sikit. Kita tengok dulu apa yang perlu kita belajar tentang kelas KIK. Okay, saya share screen. Okay, baiklah. Untuk hari ini fokus pembelajaran kita tajuknya ialah kelas KIK. Itu dia punya apa ya? Dia punya simbol lah tu, simbol tangan. Kelas KIK. Nanti ni mungkin boleh terjemah kelas KIK, apa maksud kelas KIK? Kelas KIK ni maksud dia macam takkanlah nak sepak kan? Okay. Itu macam-macam Kicking off a classroom. Entahlah Ustaz. Okay, mungkin nama dia dah tu. Tak tahulah kenapa dia letak nama kelas KIK. Lepas tu simbol dia tu simbol tangan. Lebih kurang maksudnya okay, pelajar kalau dalam kelas tu pelajar angkat tangan. Angkat tangan tu maksudnya pelajar dah siap kerja. Okay. Contohnya siapa dah siap jawab. Okay. Pelajar pun angkat tangan. Macam tu lah lebih kurang simbol dia. Okay. Baik, kita punya hari ini ialah yang pertama sekali kita akan belajar cara login. Macam semalam juga cara login ataupun buat account. Lepas tu yang kedua saya terangkan sikit dia punya paparan utama dalam tu. Yang ketiga convert kerja kita dalam PDF ataupun upload dalam bentuk PDF. Okay, yang keempat fungsi dia ada 3. Okay, fungsi kelas KIK ni ada 3. Yang pertama, new blank assignment. Jadi dia macam kita buat PowerPoint, PowerPoint kosong. Jadi kita kena type apa kita punya latihan. Bermula daripada soalan 1, soalan 2, soalan 3. Dia papar kosong saja. Dia panggil apa ya? Dia panggil kertas kosong lah. Jadi dalam kertas kosong tu kita kena tulis. Itu yang pertama. Yang kedua, create from file. Jadi maksudnya kita telah buat PDF, lepas tu kita upload dalam kelas KIK. Yang ni kita ambil lah gambar daripada buku mana ke ataupun buku latihan. Lepas tu kita convert kepada PDF, lepas tu kita upload. Macam live worksheet juga semalam ya. Lebih kurang macam itulah fungsi dia. Lepas tu yang ketiga, browse assignment ni maksud dia latihan-latihan yang telah dibuat oleh orang latihan-latihan yang telah dibuat oleh orang lain kita boleh copy ataupun kita boleh gunakan macam juga yang semalam fungsi dia. Okay, seterusnya kita akan belajar bagaimana cara kita nak hantar link tugasan kepada murid. Okey. Lebih kurang sama juga dengan semalam, kita hanya hantar link kepada murid. Lepas tu yang akhir sekali tugasan guru. Tugasan guru apa yang perlu rakan-rakan buat dan apa yang perlu rakan-rakan perlu hantar kepada versi lah. Okey. Nanti saya terangkan. Okay, ini kita punya fokus pembelajaran kita. Okay. Kalau rakan-rakan berada di laptop sekarang, boleh buka Google. Okay, boleh buka Google. Masing-masing kita buat sama-sama lah. Saya pun baru belajar benda ni. Mungkin ada kekurangan lah. Okay. Kita sama-sama belajar ya. Okay. Buka Google. Okay. Okay, saya share screen dulu. Okay, ini Google. Type dia kelas KIK ejaan dia. Kelas. Okay. So, enter. Okay. Ambil yang bahagian yang pertama. Okay, kelas KIK. Okay, klik saja classkik.com.
Okay, dia akan keluar paparan paparan hadapan, muka hadapan lah plastik. Ustaz left tu. Okey, sorry tertekan tadi. Baik, bagi rakan-rakan yang baru masuk, sekarang ni kita berada di paparan utama. Okay, boleh tekan classgeek.com pada Google tu. Sekejap saya share screen. Okey, ini paparan dia. Dapat tak semua? Dapat? Dapat Okey, classgeek.com. Ya, dapat. Okey, classgeek.com. Okey, seterusnya sign up it free. Tekan kita punya sign up. Okey. Tekan yang tu. Okey, step yang kedua tekan sign up. Lepas tu dia akan link kepada alamat Google lah. Alamat Google kita nak guna Google mana. MOE pun boleh, alamat Gmail biasa pun boleh, tak ada masalah. Okey. Tak dapat ke yang sign up? Apa yang tak dapat lagi sign up? Boleh angkat tangan je? Semua dah sampai sini ke? Okey, kalau dah sampai Boleh, sini, boleh Tapi line dulu je. Kajinya loading. Line kaji slow. loading. Kamu kat sini pun masih loading juga line-line kelapa sawit tu. Kena slow tak? Line masalah. Kalau lain masalah, catatlah apa step. Okay. Ini step kedua. Tadi step pertama kita login. Kalau boleh tulis dekat buku ke dekat mana. Okay. Step pertama login. Lepas tu step yang kedua klik teacher. Okay. Klik teacher. Okay. Step yang kedua klik teacher. Okay. Okay. Step yang ketiga dia akan keluar sign up, kita nak sign up account mana. Kita akan sign up with Google. Okay, tekan sign up with Google, account Google lah. Okay, account Google, klik pada account Google. Okey dia. Boleh. Nak guna email biasa pun boleh. Tak ada masalah. Sekarang saya guna akaun MOE Saya guna akaun MOE. Klik
Tomo E. Okay, saya guna akaun MOE. Okay, dia akan keluar paparan utama. Okay, paparan utama kita. Okey, dekat paparan utama ni, kita akan nampak kita punya nama kat sini. Okey, semua dah sampai kat sini ke? Ustaz, Tak, Kak Ji Ustaz. punya dia tak boleh. Belum. Tak boleh, belum Ustaz, lagi. saya, Tengah loading. Ustaz saya punya sampai dekat confirm organization tu. Lepas tu, nak tulis apa ni? Organization name. Akaun Google dah masuk dah? Belum? Saya tekan tadi dia tu masuk ni. Dia masuk macam Ustaz tunjuk ni lah. Tapi depan tu dia ada lagi. Confirm organization. Kena tulis organization name lah. Tak payah. Cikgu Syukri, saya tulis SMK Kelapa Sawit, lepas tu dia ada dalam drop down menu tu, saya klik tu je. Organisation SMK Kelapa is like our school lah. Kita Universiti Melaya ke, Kelapa Sawit ke, Bandar Putra ke. Okey, terima kasih. Sama. Ustaz, Yep. saya nak sign up with Google tu, tekan dekat sign up with Google. Lepas tu Sign dia up. macam tu je. Okey. Tak boleh isi. Tak boleh isi email. Tak keluar email apa-apa. Tak ada, kosong. Dia kata there was a problem configuring Google Author. Please turn off any browser plugin that might interfere. Okey, siapa yang cuba Kak Ji share screen, boleh tak? Share screen. Okey. Kat sini. Dekat dia ada butang 3 tu. Butang Butang 3. Butang 3 bawah tu. dekat belah kanan. Kan ada macam gambar foil. Lepas tu kiri sikit ada 3 butang. Lepas tu ada 4 segi, ada anak panah atas. Ada tak? Sebelah tangan lah, sebelah tangan. Bawah Google Meet tu ada sebelah tangan sebelah. Bawah Google Meet. Sebelah Ada. tangan tu ada petak, lepas tu anak panah, present now tu. Ada tak? Tak nampak. Bawa. Bukan. Kak Ji biasa share screen tak? Biasa tak pernah juga tapi ni tak jumpa pula. Button Kak Ji left Google Kak Ji Meet senang Kak Ji hantar dekat ni. Dekat Anis. Boleh. Tekan balik ni. Okey Kak Ji.
cuba sign up bahagian lain. Sekejap saya sign out terlebih dahulu. Ni Kak Ji dah share dah. Dah nampak dah. Cuba sign up to email. Yang ni Kak Ji pernah guna tak? Email Kak Ji punya ni. Dekat teacher sign up. Tak Try pernah cuba lah. yang ni. Kak Ji masukkan email, apa-apa email personal ke, email MOE pun boleh, lepas tu password, lepas tu Kak Ji cuba sign up. Okey, Kak Ji try dulu. Yang lain boleh on lah, tak apa. Dia ada record kan? Okey. Okey, baik. Okey, baik, kita terus kepada step yang seterusnya. Okey, saya terangkan pada paparan utama. Nampak ada simbol kelas key. Lepas tu ada bahagian sebelah kiri kita tu ada assignment, ada roster, ada notification, profile, status sampailah sign out. Okey, itu bahagian-bahagian ataupun pilihan-pilihan yang ada lah. Lepas tu yang bahagian atas ada assignment. Lepas tu search. Lepas tu ada simbol tambah. Okey, simbol tambah. Okey. Baik, dalam paparan utama ni, perkara yang penting, kalau boleh salin perkara boleh catat, perkara yang penting ialah assignment, yang kedua ialah roster, dua ni ya. Roster dan juga assignment. Assignment ni adalah merujuk kepada cara kerja kita yang saya bagi tahu tadi, ada 3 cara, iaitu yang pertama, assignment ni merujuk kepada gambar simbol tambah ni. Cara kita nak buat latihan kepada pelajar. Okey, dia akan keluar create assignment. Okey, dia akan bagi kita 3 pilihan. Okey, yang pertama sama ada kita nak buat sendiri, dia akan paparkan kertas kosong kepada kita, lepas tu kita buatlah tulis apa-apa soalan yang kita tahu. Yang kedua, create from file. Yang ni kita ambil gambar ataupun kita ada PDF daripada latihan buku mana-mana, lepas tu kita upload saja dalam Classkeep. Dan yang ketiga iaitu cara dia ialah browse assignment library. Okay, jadi kita cari assignment yang guru ataupun latihan-latihan guru-guru lain yang telah buat. Macam live worksheet juga bentuk dia. Okey. Okey, seterusnya untuk bahagian yang kedua, kita terangkan dulu paparannya. Okey, roster fungsi dia ialah kita nak buat kelas, bentuk-bentuk kelas. Assignment tu nak dihantar kepada mana? Katalah 3 rasional ke, nanti kita akan belajar 3 jujur ke apa semua tu. Okey. Ini fungsinya adalah bahagian-bahagian kelas. Okey, saya pergi kepada yang pertama. Kalau boleh sama-sama buat Okey. Okey, kita akan buat yang pertama iaitu new blank assignment. Klik saja new blank assignment. Okey. Okey, dia akan papar, ini paparan dia. Paparan bagaimana kita nak buat latihan. Ustaz, Yes. boleh tumpang tanya yang new blank New blank assignment. new blank assignment dekat mana? Dekat tambah tadi. Saya tunjukkan ni. Bahagian atas sebelah kiri ni ada simbol warna hijau. Nampak?
Okey, new blank assignment ni, warna hijau ni tekan tambah, lepas tu okey ada tiga pilihan. Jadi yang pertama sekali kita buat new blank assignment tu. Kita klik je new blank assignment. Okey, dia akan keluar paparan macam ni, ada 3 slide, macam slide PowerPoint lah lebih kurang dia. Okey, katalah okay, saya pergi satu-satu terlebih dahulu. Okey, name ni merujuk kepada apa kita punya subjek. Katalah kita mengajar subjek bahasa Inggeris, kita tulis dah bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Okay. Description ni merujuk kepada apa topik yang perlu kita ajar hari tu. Katalah tajuk writing. Okey, katalah tajuk karangan kata gitu Okey. Lepas tu subjek ni kita pilihlah ni, yang ni tak kisah ni kita nak pilih yang mana. Dia ada banyak pilihan subjek English language. Katalah English Okey dah English. Lepas tu grade merujuk kepada tingkatan berapa. Yang ni tingkatan katalah tingkatan 4. Letak nombor 4. Okey. Lepas tu access. Bahagian access ni letak je private, only your student can access. Okey. Letak yang tu. Yang ni kalau share ni tak perlu letakkan lah. Ni tak ada fungsi pun. Okey, yang ni kita letak private untuk student kita saja. Okey, bahagian bawah, bahagian slide. Okey, slide inilah yang merujuk kepada kertas kosong ataupun kita nak buat soalan. Lepas tu nombor ni mewakili kepada helaian kertas ni, kertas 1, helaian kertas 1, kertas 2, kertas 3. Katalah kita nak buat berapa helaian, nak buat 1 helaian saja, jadi kita boleh delete kat situ. Dan bawah tak nampak. Okey. Delete tak nampak. Okey. Kita boleh delete. Lepas tu katalah dia kata all over. Okey, cannot download. Okey, continue je. Jadi kita boleh delete kita nak berapa kita punya kertas. Okey. Katalah kita nak dua helaian, kita nak bagi kepada pelajar tu 2 helaian kertas saja baik. Kertas yang pertama, okey, kita klik saja pada helaian yang pertama ni. Klik. Jadi dia akan keluar kertas kosong. Maknanya tak ada apa-apa. Jadi kita kena buatlah bentuk soalan. Nak buat arahan soalan, lepas tu kita buat soalan, lepas tu kita buat jawapan dia, pilihan jawapan apa. Okey. Jadi saya pergi pada satu-satu terlebih dahulu. Ikon di atas ni adalah untuk zoom out. Ini apa ni? Zoom out, okey. Ini untuk zoom in, untuk bagi besar. Lepas tu yang ni select. Yang ni macam biasalah pen, apa ni, highlight. Yang ni adalah pemadam. Okey, yang ni akan kita guna text box. Okey, text box ni kita nak tulis dalam kertas ni apa dia. Okey. Lepas tu yang ni underline untuk matematik mungkin bergunalah untuk buat apa segi 4 apa semua tu Okey, lepas tu add link ni maksudnya kita nak linkkan kertas ni kepada, katalah kita nak link suruh murid cari dalam Google ataupun dalam YouTube. Jadi kita add link saja. Okey. Lepas tu yang ni adalah add image. Add image ni maksudnya kita letak image. Contohnya kita bagi arahan soalan. Okey, sila jawab soalan di bawah. Jadi kita ambil gambar daripada buku, snap gambar, lepas tu kita upload image tersebut. Nanti kita akan belajar. Lepas tu add audio. Audio ni macam kita bagi arahan pelajar lah. Jadi kita boleh letak audio kat mana. Okey, seterusnya ini bahagian yang penting, bentuk-bentuk soalan. Bentuk-bentuk soalan dia ada 3. Yang pertama iaitu manipulatif. Okey, yang ni lah bentuk dia tu. Maksudnya
dia macam tarik-tarik benda tu, tarik kepada bahagian-bahagian. Okey. Yang kedua, fill in the blank, isi tempat kosong. Jadi katalah kita buat soalan, lepas tu kita suruh pelajar isi tempat kosong tersebut. Jadi kita guna fill in the blank ni. Lepas tu yang ketiga, multiple choice, soalan objektif. Okay, soalan objektif. Okay, yang keempat bahagian ni, add sticker ni maksud dia kita nak bagi reward lah dekat kertas pelajar tu. Bukan cikgu biasa bagi apa, bintang ke apa semua tu. Jadi nilai reward dia ni, nak bagi apa, nak bagi bintang, nak bagi 1 bintang, 2, 3 bintang ni. Banyak add sticker ni. Okay, untuk background, background ni kita nak tukar kita punya background lebih cantik lah. Sama ada nak warna-warni sikit, warna merah, warna. Okay, lepas tu dalam background juga ada banyak pilihan kertas. Contohnya saya klik pada kertas ni. Ini kertas apa kita panggil ni? Kertas graf yang tak silap. Okay, kertas graf pun ada. Kalau soalan matematik kita boleh guna kertas graf. Okay, underline macam ni, macam buku ni, kita kelas buat karangan pun boleh. Itulah bentuk-bentuk dia. Okay. Jadi kalau cikgu nak buat soalan, katalah cikgu buat background ni, okay, bentuknya macam buku macam ni. Lepas tu nak tulis apa dekat sini? Tulis je lah soalan klik pada add text box. Okay, add text box ni, okay, tarik dia situ, arahan soalan kita. Katalah sila jawab soalan berikut. Okey. Itu step yang pertama. Lepas tu nak teruskan kepada soalan pertama, okey, tekan text box kembali, lepas tu kliklah kita punya ni. Okey, soalan pertama. Lepas tu katalah isi tempat kosong lah. Okey, ni lepas tu sedang masak nasi. Okey, katalah soalannya bentuk macam tu. Okey, lepas tu jadi kalau kita buat macam ni, pelajar tak boleh, dia boleh jawab tapi tak cantik lah pelajar tu. Paparan untuk paparan pelajar pun sama macam kita juga, dia ada pen apa semua tu, dia ada semua benda ni. Jadi kalau dia nak tulis tu guna pen tu tak cantik lah. Macam mana dia nak guna pen sebab dia tak ada mouse, tak ada ni, jadi tak cantik. Jadi lebih cantik kalau kita guna fill in the blank ni. Kita guna fill in the blank. Okey. Letak je lah kotak tarik, lepas tu okey, letak kat situ. Okey. Okay, lepas tu bila untuk jawapan pelajar ni, kita tengok kat tepi tu, sebelah tepi tu. Acceptable answer. Maksudnya jawapan yang betul. Okey, jawapan betul katalah kat sini sedang masak nasi. Katalah yang betul ialah emak. Okey. Okay, katalah emak. Okay, katalah pelajar tersebut jawab dengan huruf besar. Boleh detect tak? Boleh, tak ada masalah. Lepas tu seterusnya tengok set point. Kelebihan dia kat sini lah berbanding dengan live worksheet. Live worksheet kita tak boleh set point. Jadi kat sini kita boleh set kita punya markah. Katalah soalan pertama ni 2 markah. Jadi kita boleh letak letak tambah 2 markah. Okey. Nak 3 markah pun boleh, 4 markah pun boleh. Okey. Macam itulah fungsi dia. Okey. Okey. Markah dia akan keluar dekat kita di sebelah kanan tu, 2 PTS. Maksudnya soalan ini 2 markah. Begitulah soalan yang seterusnya. Okey, ini untuk helaian yang pertama. Okey, helaian pertama. Helaian yang kedua pun sama juga. Klik je kat situ ada slide 1 dan juga slide 2. Ni untuk slide 2 ni macam tadilah, macam saya sebut tadilah, katalah nak buat apa, nak buat sambungan untuk kertas yang kedua. Okey.
pun boleh. Okay. Baik, setakat ni boleh ikut tak? Okey, Cikgu Tan ada masalah. Apa dia? Okey, Miss Tan. Boleh respon? Turunkan tangan. Rasa tadi macam dia dah left lah. Ya. Tapi dia ada lagi kat sini. Dia nampak macam dia left. Ya, okey tak. Lain dia kot. Sebab biasa dia suka angkat tangan kalau tak faham. Tapi diam je tu. Suara dia jelas, teruskan je lah. Okey, tak apa. Kalau rakan-rakan ada soalan, boleh type dekat di ruangan mesej tu kan. Okey, saya teruskan. Okey, setakat ni saya dah terangkan tentang cara nak buat soalan. Okey, untuk fill in the blank. Ustaz nak tanya sikit. Ya. Kalau maknanya kalau kat sini kalau kita buat soalan objektif, ada 40 soalan, maknanya kita kena sedia 40 slide. Yes. Maknanya bukan 40 slide, bergantung kepada keluasan kita punya satu kita punya satu slide tu, bukan maksudnya satu slide tu satu soalan. apa itu? Satu slide tu mungkin muat dalam, macam kita buat dalam bentuk Word. Jadi kalau satu muka satu slide ni, kalau ada 20 soalan lah contohnya, habis point dia macam mana? Point dia boleh kira, katalah saya buat slide yang kedua contohlah. Okey, ni soalan pertama tadi 2 markah. Katalah saya nak buat soalan yang kedua, saya klik je text box ni. Lepas tu saya tarik, lepas tu katalah ni soalan yang kedua. Okey, saya boleh ayah. Lepas tu okey, ini soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua, lepas tu kita letaklah jawapan yang betul tu, kita ambil fill in the blank. Lepas tu kita type kat sini. Okey. Lepas tu kita add acceptable answer, ayah membeli, katalah membeli. Kalau pelajar jawab huruf besar pun tak ada masalah, dia boleh detect. Lepas tu saya letak point katalah 2 markah. Okey. Cara automatik dalam slide ni akan detect 4 markah. Maknanya dia boleh detect soalan 1 dan soalan 2, dia campur jadi 4 markah. Itulah kelebihan, katalah muat 20 soalan, dapatlah dia punya markah dia tu, dia boleh kira. Jadi kita nampak paparan pelajar akan jawab, katalah kertas slide 1 ni berapa markah dia dapat. Slide 2 berapa markah. Kita akan nampak jumlah markah pelajar tersebut. Itu maksudnya kita boleh buat banyaklah soalan untuk satu page ni. Okey. Okey, faham. Terima kasih. Okey. Ustaz, Yes. markah dia kat mana Ustaz? Bahagian kanan tu. Ada atas Kanan, okey. Itu markah penuh. Kalau nak tahu markah setiap soalan tu, klik pada fill in the blank kita ni. Ni sebelah kiri, sebelah kanan ni. Edit fill in the blank. Okey, ini jawapan. Markah point kat bawah tu. Set point kat bawah tu. Katalah soalan tu 4 markah, kita set lah 4 markah. Tambah. Okey, tambah 3, 4. Okey. Kurangkan 3, 2. Okey, 2 markah. Okey tu. Itu maksud dia. Katalah jawapan, ataupun satu lagi, katalah dalam kotak ni banyak jawapan yang boleh sesuai. Katalah soalan 1 tadi tu emak saja. Katalah pelajar jawab ibu boleh tak? Kalau pelajar jawab ibu pun boleh jawapan dia. Tapi kita setting emak kat sini. Jadi soalan ini pelajar jawab salah. Jadi kita kena betulkan setting kat sini. Kita tambah lagi kat sini. Okey, jawapan apa yang sesuai lagi? Contohnya kakak.
Lepas tu apa lagi? Adik pun boleh. Jadi itu pilihan jawapan lah. Jadi apabila pelajar jawab, emak pun betul, kakak pun betul, adik pun betul. Jadi untuk jawapan ni lah, pilihan jawapan ni. Okey. Lepas tu markah yang diperoleh itu 2 markah lah. Okay. Baik, itu cara kita nak buat soalan. Okey, matematik pun sama ataupun kita nak buat apa ni guna underline ni. Okey, kalau telah kita nak buat segi 4. Okey, buat je lah. Klik. Okey. Lepas tu klik lagi segi 3 lah. Lepas tu tulislah sikat sini apa ni kita punya cari panjang huruf Y. Katalah sini simbol Y. Letak simbol kat sini. Okey. Letak simbol Y. Jadi sin, tan, cos. Letak simbol Y kat situ. Letaklah 2 cm ke atas ni, 4 cm ke. Jadi untuk pelajar jawab, lepas tu pelajar nak jawab kat mana, kita letak kotak kat tepi tu. Letak kotak kat tepi ni ke, letak kotak kat tepi tu. Okey, jawapan dia adalah apa? Katalah 34 cm. Ataupun kena tambah, mungkin kadang-kadang pelajar letak space kat situ. Okey, letak 34 cm. Okey. Okey, lepas tu set lah point dia. Kita punya point katalah berapa markah? 2 markah. Cikgu jangan letak banyak sangat soalan. Mungkin kalau matematik hari ni buat satu page pun dah okey dah, 2-3 soalan. Untuk tengok kita punya bagaimana pelajar tu hantar kat kita. Okey, baik, itu yang pertama. Lepas tu apa yang perlu kita buat ialah bila dah saya masuk step yang terusnya ni. Ustaz sekejap nak tanya, tadi kata ada fungsi yang buat soalan objektif macam mana? Okey, objektif. Okey. Katalah soalan untuk objektif. Okey, saya cuba lagi . Kalau nak buat objektif A, B, C, D, okey, katalah saya ambil satu soalan . Okey. Okey, letak tag kat sini. Soalan yang ketiga katalah kenapa kita perlu bersukan. Katalah bersukan. Okey, lepas tu kita buatlah jawapan kat bawah tu . Okey, kita buat jawapan kat bawah tu. Kita klik tag box. Okey, kita buat A. Sehat. Adalah untuk sehat badan. Yang kedua, copy tak? Okey, tak boleh copy . Kena klik juga. Okey, kedua katalah B. Okey, B. Katalah cikgu buat sampai C, D, E . Okey. Okey, bagaimana kita nak letak jawapan untuk soalan objektif ni? Okey. Kita klik kepada multiple choice. Okey, multiple choice. A, B, C, D, E. Okey. Lepas tu kita tekan je lah get started. Okey. Okey. Ini kita punya katalah jawapan yang betul ialah huruf A. Kita tekan huruf A. Okey, tekan huruf A. Soalan ni berapa markah? Katalah 1 markah. Jadi kita tekan tambah 1 markah. Macam tu je. Lepas tu kita tekan save.
Lepas tu dia akan keluar kotak macam ni. Jadi katalah biasanya cikgu-cikgu ABCD saja, katalah E ni memang tak boleh pakai, tapi kita tak boleh buang E ni. Cara nak buang E ni ialah kita letak bahagian ujung lah. Bahagian ujung, jadi pelajar tak nampak. Jadi pelajar akan nampak ABCD sahaja untuk soalan ni. Okey. Okey, boleh faham tak yang objektif punya? Kalau saya cepat bagi tahu Okey. Lepas ni kelas 3. Okey. Lepas tu, okey. Bila dah siap soalan, okey, saya masuk step yang seterusnya, bagaimana kita nak hantar kepada pelajar. Okay, bagaimana kita nak hantar kepada pelajar. Okay. Okay, kita dah habis. Ini tak ada bawah, tak ada apa-apa. Okay, kita nak hantar pelajar. Ustaz, saya nak tanya boleh tak? Ya. Ustaz, yang ini dia auto save ke? Contohnya saya buat separuh soalan hari ni, esok saya login benda tu ada kan? Dia benda ni auto save. Alright, okay, thank you. Auto save. Benda ni walaupun kita kalau nak back, jangan tekan yang atas ni. Back ni, back ialah back apa, bawah kelas kita, jangan tekan back yang back Google ni. Tekan yang back yang ni. Undo, yang ni lah. Okay. Lepas tu yang ni redo. Itu saja. Okay, bila dah habis semua soalan tu, okay, lepas tu ini kot. Okay, kita pergi kepada paparan utama tadi. Okay, ini kita buat soalan tadi untuk slide yang pertama ataupun layar yang pertama. Kalau nak edit balik, tekan atas. Dia ada 3 function kat situ, iaitu edit, assign dan view work. Edit ni kita nak edit kembali ataupun kita nak buat kembali soalan tu. Assign ni maksudnya kita hantar kepada pelajar. Dan view work ni maksudnya kita dapat tahu pelajar buat soalan tersebut. Jadi bila pelajar buat soalan, kita akan nampak secara direct ataupun secara teruslah kita nampak, okey, pelajar ni sedang menjawab. Okey, kita nampak pelajar tu tulis dekat helaian tersebut. Okey, nanti saya tunjukkan Okey, lepas tu lepas tab yang seterusnya kita assign. Okey, macam mana cara nak assign kepada pelajar. Okey. Okey. Lepas tu kita tekan assign a rooster. Okey, tekan yang tu. Okey, katalah yang ni saya dah buat ni Okey, katalah kita create a new rooster. Okey, ni nama ni merujuk kepada kelas tersebut. Katalah kelas tersebut ialah kelas apa kelas 3 adik, katalah 3 adik. 3 adik. Okay. Lepas tu kalau boleh tulis kita punya tajuk ataupun topik. Tadi topik kita tulis kat writing. Lepas tu kalau nak senang lagi tulis tarikh lah. Hari ni 18 hari bulan 10. Okey, untuk memudahkan kita punya ingatlah kita punya ni. Okey, rooster color ni merujuk kepada nama kelas tersebut. Okey, kita nak color kelas tersebut warna apa? Okey, warna katalah warna kelabu. Okey. Klik saja tanda okey. Okey. Lepas tu dia akan keluar sini 3 adik writing 18 hari bulan 10. Jadi kita akan nampak terus kelas adik, tajuk ialah writing dan hari tersebut ialah 18 hari bulan 10. Okay. Kalau tak nak tulis pun tak ada masalah. Okey, untuk bahagian ni, bahagian ni terbahagi kepada apa ni? Grade, helpers, height, log, lepas tu kelas code. Okey, apa yang penting dalam ni ialah
bahagian grade saja. Jadi kita klik, jadi pelajar, kita akan nampak markah pelajar tersebut. Jadi kita buka on. Okay, itu fungsi dia untuk grade. Helpers ni maksudnya katalah pelajar-pelajar tersebut tengah jawab, tiba-tiba dia ada masalah, kita boleh buka yang ni. Kalau kita tak nak pelajar bertanya, kita tutup saja. Okay. Okay, hide dan lock ni fungsinya maksudnya dalam ujian tersebut, katalah kita nak beri link tersebut awal kepada pelajar. Jadi kita lock terlebih dahulu link tersebut. Lock, tekan lock. Jadi kita dah post dalam, katalah kita dah post link tersebut dalam 3AD, tetapi bila pelajar tekan link tersebut tak boleh jawab. Sebab apa? Kita dah tekan lock. Jadi maksudnya kita post awal link untuk kelas 3AD ni. Jadi katalah okey, hari ni cikgu nak kamu jawab kerja ni jam katalah jam 3 petang. Jadi kita lock terlebih dahulu, jadi pelajar tak boleh jawab. Itu maksud dia. Jadi apabila sampai jam 3 petang tu, cikgu tekan kembali lock ni, baru pelajar boleh jawab. Itu fungsi dia lah. Hide pun sama juga. Okey. Itu adalah fungsi dia lah. Okey, lepas tu akhir sekali, okey, ni yang penting iaitu copy link. Okey, boleh copy link ni kepada macam live object jugalah. Copy link ni kepada grup kelas. Grup kelas ni maksudnya grup kelas 3AD. Okey. Okay, saya cuba Okey, copy link. Okey, copy link ni katalah copy link. Okey, saya masukkan dalam message. Okey. Saya masukkan dalam mesej apa yang berlaku. Okey, cikgu try tekan kelas kit tersebut. Okey. Okey. Cikgu Tan okey, ada problem, ada masalah. Ada copy link ni. Tak nampak. Okey, cikgu tekan link terlebih dahulu. Okey, apa yang berlaku? Cikgu hanya perlu isi nama. Mana tak? Copy link dekat tepi tu. Mana? Ni. Nampak tak? Ada ni, betul. Ni kat tepi Kat ni. mana? Nampak? Ada gambar ni. Okey, klik yang tu. Dia akan keluar. Ni. Okey. Lepas tu tekan bawah ni copy link. Itu je lah. Okey, cikgu try dulu. Okay, apa yang bagusnya kelas kit ni, kita akan nampak pelajar. Contohnya saya paparkan ni. Okey, kita nampak Nandini tengah jawab. Noraini, okey, Suria. Okey, lepas tu 3 orang ni tengah jawab. Okey, lepas tu ada lagi. Kalau gelap ni maksudnya pelajar tersebut okey, pelajar tersebut buka tetapi tak jawab. Itu maksud dia. Okey, dah nampak. Okey, Nandini, okey, Pak Kak Haji pun ada. Okey. Macam itulah. Jadi kita akan nampak secara online pelajar jawab. Okey, lepas tu kita akan nampak direct markah yang dia dapat. Okey. Lepas tu kita juga dapat berapa orang student daripada 3AD ni jawab. Okey, itu fungsi view work. View work. Okay, view work. Okey, dalam view work ni macam-macam, nanti kita akan tengok. Okey, kelas tadi saya create satu kelas terlebih dahulu. Okey, ni view slide. Okey. Ni tak ada masalah. Okey. Lepas tu katalah kita nak bagi student, kita tengok contohnya, kita tengok siapa yang tinggi. Katalah Nandini, kita buka. Okey, kita klik saja paper Nandini ni. Kita nampak kita punya ni. Okey. Okey, lepas tu kita akan nampaklah dia punya markah. Lepas tu kita boleh tanda. Kita boleh tanda betul ke salah. Contohnya saya ambil satu pen.
Okey, satu pen. Okey, highlighter warna apa warna merah. Okey, contohnya. Okey, oh highlighter besar sangat. Okey, pen. Dia pakai pen. Pakai pen, highlighter pen. Okey, pen. Lepas tu warna dia kat sini warna merah. Okey. Lepas tu kita tanda betul. Tanda betul lah. Okey, kalau salah. Macam itulah betul dia. Okey. Jadi ini adalah fungsi untuk cikgu semak lah. Semak ataupun cikgu dah tahu dah markah dia kat tepi ni. 3/7 ni markah dia. Okey, ada kat tepi Jadi kita boleh buat perbincangan lah dengan pelajar. Okey, saya back kembali. Ustaz, Yes. saya mau tanya kalau macam writing, pelajar dia cuma boleh typing tak boleh tulis Dia boleh typing. Typing maksudnya dia boleh guna apa dia kalau guna handset pun boleh, tak ada masalah. Dia Kalau tak, kalau jawab mesti macam bukan objektif kan, dia mesti typing lah, tak boleh tulis kan. Pelajar boleh tulis guna laptop ataupun handset boleh, tak ada masalah. Kalau handset dia guna Tulis macam mana tulis? Contohnya okey. Sangat susah tulis lah kalau tulis. Okey, saya tunjuk Okey, katalah okey. Cuba klik link tersebut, lepas tu ambil ambil huruf T tadi tu. Kalau tak silap saya ambil huruf benda ni. Kita kena ajarlah ajar murid tersebut ambil pakai huruf T ni. Katalah saya buat sekejap saya buat pause dulu Katalah okey, saya guna add text box. Okey, saya buat kurungan terlebih dahulu kat sini. Okey, saya buat contohnya kat sini lah. Writing ni maksudnya katalah pelajar kita suruh tulis karangan ke apa ke Okey, kita besarkan. Ataupun satu lagi fill in the blank. Okey, saya cuba yang ni dulu. Okey, lepas tu tak keluar Okey, fill in the blank. Okey, baik. Fill in the blank, katalah cuba klik kembali, boleh tak tulis? Klik link yang saya post tadi tu. Boleh tulis tak atas kertas tersebut? Cuba. Tulislah apa-apa kat situ Okey. Saya cuba tengok dulu. Ada tak yang tulis? Okey, tak ada. Ada siapa-siapa boleh tulis? Ni pada setiap hari saya pergi ke kedai aktiviti. Okey. Maksudnya budak tersebut boleh tulis menggunakan apabila kita guna fill in the blank tadi. Okey, contohnya yang ni lah Kak Ji yang tulis ni pada satu hari saya pergi ke kedai. Jadi maksudnya cara cikgu-cikgu nak buat katalah cikgu subjek nak buat karangan. Saya ulang kembali Caranya ialah tulis soalan di bahagian atas. Katalah contohnya macam ni lah. Okey. Ni kita punya blank kosong. Lepas tu kita type arahan sini. Arahan apa? Arahan soalan karangan. Okay, tajuk karangan tulis dia. Tajuk karangan apa? Kita tulis tajuk karangan tersebut. Okey. Tajuk
bila tulis karangan ataupun writing lah, karangan tentang diri saya. Okey. Jadi kita letak arahan ke atas tu. Okey. Lepas tu nak buat kotak ni cikgu letak ambil fill in the blank. Ambil tarik dia kotak tu banyak-banyak ataupun kalau pelajar tulis tak cukup letaklah 2 page ke 3 page, tarik je. Jadi maksudnya pelajar akan tulis dalam ruangan kotak tu. Kalau pelajar pakai handset, dia akan menggunakan keyboard dia lah. Kalau laptop, guna keyboard laptop. Jadi pelajar tak perlu guna pen. Tak perlulah guna pen tulis pen apa semua tu. Jadi kalau guna pen tu susah Okey. Okey, Nandini ada soalan? Ya Ustaz, kalau macam Google Form kan, budak tu dah siap, dia akan tekan submit kan. Untuk Classgeek ni, ada apa-apa yang dia perlu tekan tak untuk submit assignment tu? Ke dia, macam mana tu? Okey, itu belum lagi kita masuk. Okey. Okey, sekarang kita berada di buat soalan terlebih dahulu. Okey, Miss Tan. Miss Tan ada soalan? Tak ada. Terima kasih. Okey, tak ada. Okey, saya teruskan. Okey, baik. Okey, lepas tu tadi macam mana dia orang hantar Okey, ni dia orang hantar macam mana Okey, katalah saya masuk satu sekejap saya buka satu lagi Google. Saya masuk link yang tadi tu, link soalan macam mana paparan murid tadi. Okey, paparan murid. Saya masuk kepada paparan murid. Okey, sekejap Macam mana murid nak hantar? Okey, murid ini paparan murid. Okey, murid akan dapat kod, lepas tu dia hanya perlu type nama. Katalah dia type nama Ali. Okey, lepas tu dia tekan Okey, ini paparan murid. Lepas tu dia akan dapat macam inilah bentuk dia. Okey. Ini paparan murid. Dia akan nampak subjek, lepas tu dia punya kod kelas atas ni. Dia ada zoom in, zoom out, zoom in. Lepas tu dia ada juga pen. Dia ada highlight, dia ada pemadam. Okey, ini tag box kalau nak buat karangan ni. Bolehlah guna. Lepas tu dia ada kamera. Kamera ni maksudnya katalah cikgu-cikgu suruh pelajar ambil gambar. Okey, lepas tu dia boleh ambil gambar, lepas tu dia boleh upload. Guna yang ni lah. Okay, add image. Maksudnya dia tulis karangan ke dalam kertas kertas kajang ataupun kertas test pad. Lepas tu dia ambil gambar, lepas tu dia pun tekan add image. Ni paparan pelajar add image ataupun dia jawab soalan. Okey, lepas tu yang ni add audio ni maksudnya kan biasa kita dalam Telegram pun kita suruh pelajar hantar voice ataupun dalam bahasa Inggeris kita hantar kita punya ujian lisan, katalah ujian lisan. Okey, percakapannya macam ni. Jadi dalam ni pun boleh buat, kita suruh pelajar rekod, lepas tu masukkan dalam Classgeek. Okey, untuk jawab yang tadi, bila pelajar dah siap jawab semua soalan ni, pelajar akan tekan bahagian ni kita kena maklumkan pelajar macam mana nak hantar
Mungkin kali pertama tu pelajar tak tahu, jadi kita kena maklumkan terlebih dahulu lah. Pelajar tak biasa, okey. Right hand, tekan right hand. Okey, pelajar tekan right hand, lepas tu pelajar akan pilih 2. Jika pelajar tersebut ada masalah, dia akan tekan please help. Maksudnya pelajar tu meminta bantuan daripada guru. Okey, kalau pelajar tekan please check, maksudnya kerja tersebut telah siap. Jadi pelajar tersebut telah tekan please check. Telah please check. Okey, jadi kat sini timbullah Muhammad Rifai, raise your hand for your check. Maksudnya pelajar tersebut meminta kita cek tugasan kita. Apa yang berlaku dekat kelas Speak Guru? Okey. Mana Ali tadi? Okey, berbeza dengan yang lain. Okey, nampak tak Kak Ji dah tekan tanda apa? Tanda ni. Tanda tangan. Jadi guru nampak kita punya Nandini dah tekan tanda tangan. Okey, Kak Noraini pun dah tekan. Okey, maksudnya bila warna hijau tu maksudnya pelajar meminta guru cek. Jadi kalau cikgu-cikgu tengok warna oranye, itu pelajar meminta guru bantulah, dia minta bantuan guru. Macam mana nak jawab soalan ni? Dia minta bantu. Jadi dekat paparan guru ni kita boleh lihatlah pelajar tu dah tekan tanda tanda siap ataupun nak minta bantuan. Okey. Cikgu juga boleh cek dekat sebelah kanan tu, maksudnya 4 orang dah siap tugasan. Okey, ataupun dia dah angkat tangan tu ada nombor 4. Okey, dekat bahagian kiri bahagian atas tu maksudnya 4 orang dah siap. Dah 5 orang dah. Okey, maknanya 5 orang tu dah angkat tangan, dah siap. Jadi cikgu boleh cek lah. Okey, itu cara pelajar nak hantar. Okey, saya ulang. Okey, pelajar hanya tekan simbol raise your hand ni. Okey, lepas tu dia akan kalau put down kembali macam ni. Okey, saya ulang balik. Katalah pelajar tu dah siap kerja, dia akan kita ajar dia terlebih dahulu lah. Okey, raise your hand. Lepas tu pilih please check. Tekan yang tu Okay. Itu cara kalau tak silap kita boleh berkomunikasi dengan pelajar kat sini. Tak silap. Ada type message. Okey, bagus. Ataupun kita nak buat sila buat pembetulan, sila buat yang ni jadi paparan murid Cikgu saya dah siap. Cikgu saya dah siap. Dia siap boleh typing lagi. Dia kata cikgu saya dah siap. Jadi dekat paparan guru, bila cikgu buka Ali tadi, mana Ali? Okey, cikgu buka Ali, dia akan nampak cikgu saya dah siap. Nampak? Dia boleh chatting lagi dengan guru-guru dia. Okey, cikgu saya dah siap. Lepas tu cikgu dia pun boleh tulis mesej. Sila buat pembetulan. Macam itulah fungsi dia. Fungsi dia. Okey. Baik, habis pada bahagian blank ataupun kita panggil soalan kosong lah. Bahagian kosong. Takat ni boleh faham tak? Boleh tak? InsyaAllah. Okey, boleh Saya InsyaAllah boleh. Boleh Okey, tak apa. Saya slow-slow. Saya pergi pada bahagian yang kedua iaitu upload tugasan. Okey. Yang ni kita tak perlu salin soalan Tak perlu salin soalan. Macam mana cara dia? Kita pergi. Okey, tekan home kat atas ni Okey, home ni kat atas ni. Tapi bahasa Inggeris tu kalau kita nak buat yang baru, yang lain, okey. Ni paparan assignment yang kita telah buat lah banyak dan ada tarikh-tarikh dia. Okey, tarikh dah ada, tak ada masalah Okey. Pergi dekat tambah tadi. Tadi kita buat new blank assignment. Yang ni kita nak buat create from file. Okay, create from file. Okay, kita carilah kita punya PDF. Tapi format dia adalah PDF.
Image ke Word ke tak boleh, tapi kita kena convert kepada PDF. Katalah saya letak satu soalan, iaitu soalan apa ni, soalan tokoh. Okey, letak sini, klik PDF, klik open. Okey. Okey, dia akan keluar keluar apa nampak apa ni. Okey, dia akan keluarlah kita punya paparan soalan tu. Okey. Ni untuk helaian yang pertama. Okey, kalau kita nak buat, rasa boleh buat banyak lah. Helaian yang kedua pun boleh. Dalam satu email ni kita boleh buat helaian, banyak helaian. Ni maksud dia. Okey, add to question ataupun new. Okey, boleh tambah lagi. Kalau kita klik pada another, add another, katalah kita nak buat dua helai. Okey. Others. Pasti kita klik next. Katalah kita nak buat yang baru lagi. Jadi okey, yang ni tak perlulah sebab lama Okey, ada kaedah dia nak buat helaian yang kedua, helaian ketiga, yang keempat, tekan benda ni lah. Okey. Kalau dah cukup, katalah cikgu nak buat satu helaian sahaja, tekan finish saja. Okey, finish. Okey, tekan finish. Lepas tu dia akan loading. Okey, ni helaian yang pertama Okey, macam tadi juga, katalah kita buat subjek sejarah ataupun okey. Lepas tu description ni katalah kita letak dua subjek pun macam tadi juga, lebih kurang sama. Kita tak algebra pula. Okey. Okey. Lepas tu ikatan 4. Lepas tu yang ni private lah, tak ada masalah. Okey, lepas tu kita nak edit kita punya soalan. Okey. Baik, yang ni soalan berbentuk struktur. Saya dah ajar macam mana cara dia letak saja fill in the blank. Okey, fill in the blank. Tak jelah. Okey. Fill in the blank. Okey, bila fill in the blank, kalau struktur kita tak boleh letak ni kan. Kita tak boleh letak jawapan sebab jawapannya pelbagai. Jadi terpaksa tinggal macam itulah. Jadi untuk markah kita kena kira manual lah. Kira manual, dia tak jadi auto macam tadi Kira manual. Jadi pelajar tersebut akan tulis dekat situ, type dekat situ. Guna keyboard dia orang lah, keyboard handset ataupun. Okey. Begitulah yang seterusnya. Okey, terusnya. Okey, saya cuba. Okey, selamat datang Isna. Ya Ustaz, sorry lambat. Okey, baru habis TS25 ke? Baru sampai rumah. Baru sampai rumah. Okey, tak apa. Okey, sambung. Okey, saya sambung tak apa, kita tengah rekod. Okey, baik. Seterusnya okey, macam biasalah. Yang tadi saya dah ajar, lepas tu multiple choice. Saya dah ajar multiple choice ni, multiple choice. ABC, katalah soalan ABC. ABC. Jawapan dia B, letaklah 2 point. Save. Okay, letak benda ni, letak. Itulah ABC Biasanya E tak ada, kalau jawapan E tu banyak sangat. Okey, B letak D macam tu. Okey. Okay, lepas tu bila dah habis semua tu, lepas habis semua tu, okey, tekan sebelah ni, sebelah kiri. Okey, sebelah kiri, back sebelah kiri. Dia auto save, tak ada masalah.
Lepas tu kita assign. Ada 3 benda dekat atas tu macam tadi juga. Assign. Okey, assign. Lepas tu assign a rooster. Okey, jadi kelas yang telah dipaparkan, katalah hari tu ada kelas 3 jujur juga. Jadi cikgu boleh tekan 3 jujur. Katalah kelas lain pula, katalah hari tu kelas yang tak ada dalam senarai ni kelas katalah 4 SK2. Boleh je lah. Okey, pilih color. Okey. Ni kelas baru lah. Kalau kelas sama, klik je. Okey. Okay, lepas tu yang ni bahagian ni sama je, tak ada masalah seperti bahagian yang awal tadi. Tekan je grade. Okay, yang lain tak perlu. Okay, yang lain tak perlu. Lepas tu bahagian link ni penting. Okay, copy link. Yang ni lah kita bagi kepada Telegram, kepada pelajar ataupun WhatsApp ataupun Google Classroom. Kalau cikgu ada Google Classroom, boleh share kat situ. Okay, copy link. Copy link tersebut. Okey, lepas tu saya cuba paste dalam ruangan chat. Okey. Cikgu cuba tulis boleh tak? Okey. Saya cuba cikgu cuba tulis. Okay, untuk cikgu hanya tengok katalah cikgu buat online class, view work. Macam tu je lah, view work. Okay, cikgu akan nampak student-student cikgu hari ni belum jawab lagi. Oh, ada yang dah jawab. Okay, Kak Ji, kalau warna kelabu tu maksudnya pelajar tak jawab lagi tapi pelajar dah buka tetapi tak jawab. Itu maksud warna kelabu. Jadi daripada ni cikgu nampak pelajar tengah online jawab. Ataupun cikgu buat offline pun boleh, tak ada masalah. Nanti malam-malam baru cikgu buka tengok bahagian viewer. Okey. Okey, lepas tu katalah saya buka ada tu. Okey, cikgu Bahia. Dia tak jawab. Okey. Okey. Okey, katalah bentuk macam ni. Boleh tulis tak dalam ruangan kosong tu? Saya nak tengok ada boleh tulis tak? Kalau boleh tulis, okeylah kita buat kita punya struktur. Tulis je apa-apa perkataan. Okey, saya nak tengok macam mana dia punya sebab saya pun saya tak pernah buat dengan pelajar-pelajar benda ni. Okey, agaknya macam itulah bentuk dia Okey, kalau kita tulis lebih kurang macam ni lah bentuk dia, tapi dia keluar merah ni sebab kita tak letak jawapan. Jadi cikgu kena kira manual lah. Ini 2 markah, katalah jawapan dia betul. Tapi kalau soalan tu berbentuk fakta, mungkin boleh buat. Contohnya, apakah ibu negara Malaysia, katalah gitu. Jadi cikgu letak katalah Kuala Lumpur ke apa jadi cikgu boleh letak markah kat poin kat situ Okey, ini paparan guru. Okey. Lepas tu satu lagi saya mana sejarah. Viewer. Okey, saya nak cuba satu lagi iaitu stiker Stiker ni fungsi dia apa Okey. Okey, stiker macam tu Okey, stiker dia ada 3 kan ni. Okey, 3 point ataupun apa ni? Use evidence to support. Okey, restart. Okey, katalah benda ni tarik je Ke macamnya?
Okey, mungkin cikgu-cikgu boleh explore lah benda stiker ni macam mana nak macam ni Tarik, lepaskan. Macam tu Okey, tarik lepaskan kot. Tarik ada gambar tarik, lepas tu okey katalah kita nak bagi bintang. Okey, letak cok macam cok lah kat situ. Okey. Katalah saya nak bagi teacher Bahiyah bintang. Tarik bintang ni, tarik, lepas tu okey, lepaskan kat situ. Jadi apa yang berlaku Tiba-tiba tengok. Okey, close terlebih dahulu. Lepas tu ni stiker saya kata okey ada stiker burung. Go back in the passage to find. Okey, itulah maksud dia stiker Okey, itulah fungsi dia. Fungsi saya terangkan tadi lebih kurang sama dengan apa ni? Kertas kosong tadi ataupun ujian yang kosong, cara nak buat dia Okey, cikgu klik home kembali. Cikgu akan nampak lah dekat home cikgu tu berapa dah jawab, berapa yang angkat tangan ni. Okey, maksudnya 2 orang dah jawab sejarah. 6 pelajar dah jawab bahasa Inggeris. Itu fungsi dia lah. Okey, dan yang terakhir ialah bahagian browse. Browse ni saya tak explore lagi benda ni. Okey. Tapi cikgu-cikgu bolehlah cari jalan kerja cikgu-cikgu lain untuk copy macam live worksheet. Lebih kurang macam sama tu lah. Okey. Okey, biasanya macam ni lah bentuk dia. Ini contoh-contoh soalan yang dibuat oleh guru-guru lain lah. Kita boleh copy benda ni dan kita boleh edit. Okay. Ni. Tapi tak banyak benda ni sebab tadi sebab kebanyakannya cikgu-cikgu privatekan benda tu private benda tu. Dia tak banyak macam live worksheet. Jadi sebab ramai cikgu-cikgu dia privatekan. Jadi dia tak nak kongsi ni access ni dia tak klik sini. Kebanyakan guru dia tak klik benda ni. Jadi paparan dalam browse tadi tu, cikgu-cikgu nak cari tajuk cikgu tu kebanyakannya tak jumpa lah sebab kebanyakan guru-guru akan guna benda ni. Only your student can access. Jadi kalau cikgu-cikgu nak kongsi, cikgu-cikgu tekan macam ni. Dia tak banyak macam live worksheet. Baik, itu fungsi access lah. Okey, selamat datang Puan Noraza. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat petang. Okey, sekarang kita berada di mana dah Okey, sekarang kita berada di okey sekarang kita berada di yang ketiga dah. Okey, baik. Itulah sedikit sebanyak tentang fungsi Classkeep. Okey, saya ulang kembali. Okey, apa yang penting dalam Classkeep ni ialah bahagian assignment. Itu yang pertama. Yang kedua ialah roster. Roster ni adalah merujuk senarai kelas yang kita buat. Ni macam saya buat tadi. Okey, assignment ni merujuk kepada kerja ataupun latihan yang kita buat untuk murid-murid. Okey, seterusnya bahagian tambah ni cara kita nak buat assignment ada 3, iaitu yang pertama dengan kertas kosong, lepas tu kita bina soalan daripada dengan di atas kertas kosong tersebut. Okay. Yang kedua, kita upload guna PDF. Kita snap gambar daripada buku-buku mana ataupun kita scan daripada buku apa, lepas tu kita upload dalam bentuk PDF. Yang ketiga, browse, maksudnya kita cari kerja orang lain ataupun kita copy daripada cikgu-cikgu lain. Okey. Lepas tu new blank assignment ni apa yang penting dekat sini ialah cikgu-cikgu tulis nama dan juga tajuk. Okey. Lepas tu subjek apa,
Lepas tu tingkatan berapa, lepas tu access. Cikgu nak kongsi ke dengan orang lain ataupun nak kongsi dengan student sahaja. Jadi cikgu hanya private kan. Kalau tak nak private kan. Okey. Lepas tu yang bawah ni slide. Slide ni merujuk kepada helaian kertas cikgu ada berapa. Katalah cikgu nak soalan tu ada 9 kertas ataupun 5 helaian ataupun 1 helaian saja pun boleh, tak ada masalah. Jadi cikgu-cikgu boleh edit kat bawah ni saja edit dia dekat bawah ni. Dia ada delete. Ada perkataan delete. Jadi delete saja benda tu. Lepas tu cikgu binalah soalan. Katalah soalan pertama ni saya ulang balik ada perkataan atas ni zoom apa semua ni. Dalam ni yang penting ialah cara bentuk soalan. Bentuk soalan ada 3 iaitu satu manipulate. Okey, yang ni drag lah, drag. Drag, cara bentuk drag. Lepas tu yang kedua ialah fill in the blank. Sesuai untuk kita buat apa, karangan ke, jadi pelajar tulis dalam bentuk karangan dalam ni. Lepas tu isi tempat kosong pun sama. Dan yang ketiga ialah ABC. ABC dalam objektif, soalan objektif. Okay, itu fungsi dia. Lepas tu seterusnya stiker. Katalah kita nak beri stiker dekat pelajar tu. Okay, lepas tu seterusnya background. Background merujuk kepada helaian kertas. Katalah helaian kertas tersebut kita nak buat matematik kertas keras. Boleh guna background dia. Contohnya macam ni. Okay, lepas tu ini apa ni? Okay, contohnya kertas keras ni. Katalah helaian yang ketiga tu cikgu matematik kata okey, lukis atas keras ni. Jadi boleh guna kertas keras. Boleh send kepada pelajar kertas keras. Okey, seterusnya ni itulah bahagian penting. Okey, habis yang tu bahagian atas ada edit, assign dan view work. Okey, edit, assign, view work. Edit ni kita nak edit kembali kita punya apa panggil ni? Kita punya jalan kerja. Assign maksudnya kita nak apa? Kita nak hantar kerja tersebut kepada murid, dan view work ni merujuk kepada kerja-kerja yang telah kita hantar kepada pelajar. Contohnya macam tadi saya pergi home, kita nak tengok apa ni. Kita dah tengok sejarah tadi Okey, sejarah view work. Jadi kita nampaklah senarai pelajar-pelajar yang hantar kat sini nama dan juga markah. Okey. Assign tadi merujuk kepada kita nak hantar markah kepada 4SK2. Lepas tu tangan ni merujuk maksudnya 2 orang dah siap. Lepas tu link ni adalah untuk kita hantar kepada pelajar. Okey. Dan lepas tu untuk paparan pelajar, ni saya ulang kembali untuk paparan pelajar. Okey. Cara pelajar nak hantar kembali kepada guru, katalah dia dah siap jawab semua ni. Sampai habis ni, dia ada 2, kita kena ajarlah murid tu cara nak hantar kelas kit ni macam mana. Okey, satu ialah please help merujuk kepada murid tersebut memerlukan pertolongan. Yang kedua, please check merujuk kepada murid hantar tu dia suruh cikgu check dia punya kerja. Jadi murid hanya klik pada please check. Jadi bermaksud kerja tersebut telah dihantar kepada guru. Jadi paparan guru tu akan melihat, akan dapat lihatlah. Okey. Dapat lihat senarai yang telah hantar. Kalau warna hijau ni merujuk kepada pelajar tersebut telah klik tangan tadi. Please check. Jadi maksudnya kerja itu telah siap. Jadi dia menyuruh kita check kerja kita. Jadi kalau yang tak angkat tangan ni maksudnya dia buat mungkin separuh jalan ataupun tak buat langsung. Jadi kita nampaklah pelajar tu buat sampai dekat mana, ataupun warna kelabu dah tak. Okey, kelabu, kalau cikgu tengok warna kelabu maksudnya pelajar hanya masuk link tersebut sahaja. Maksudnya pelajar tak jawab pun benda tu, masuk link. Jadi kalau pelajar klik
helaian kertas tu dia akan nampak bentuk helaian. Okey. Baik, setakat ini okay, ada masalah tak? Boleh ikut tak semua? Okay, boleh. Boleh, masya-Allah. Boleh Boleh. Okey, itulah secara asas klasik. Dia ada pro dan kontra dia berbanding dengan live worksheet. Pada pandangan saya lebih refer kepada live worksheet sebab dia lebih senang lah tulis. Klasik dia mungkin banyak guna internet lah, data internet sikit, mungkin pelajar mungkin guna data, mungkin yang tadi tu cikgu susah nak masuk tu, mungkin sebab tu lah, sebab dia nak loading kita punya soalan tu susah. Tapi kalau live worksheet tu dia senang, lebih sebab dia guna sikit saja data berbanding klasik. Jadi kalau cikgu-cikgu internet laju tak ada masalah benda ni. Ataupun cikgu-cikgu nak buat online pun tak ada masalah, dengan Google Meet dengan pelajar pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu kelebihan dia lagi, kita dapat setting kita punya markah klasik kita dapat setting markah, tetapi live worksheet ni kita tak dapat setting markah. Tak dapat setting markah lah. Jadi kita semua daripada A, B, C ke, objektif ke, struktur ataupun jalan kerja kita kena kira manual. Itu live worksheet. Tapi kalau klasik kita boleh tentukan markah. Itu kelebihan dia lah berbanding live worksheet. Okay, seterusnya saya nak tunjuk, kalau cikgu-cikgu tak ada masalah, saya nak tunjuk satu laman web yang bagus lah untuk cikgu-cikgu untuk explore benda ni. Saya pun refer kat sini juga, belajar pun tengok YouTube juga Okey, okey, kalau boleh, kalau cikgu-cikgu buka YouTube, lepas tu mungkin cikgu-cikgu tak tahu banyak, tak tahu apa penggunaan yang bagus untuk PDP Art ni. Contohnya saya type Livebox. Okey. Okey, dia banyak, dia ramai yang buat tutorial ni ramai. Tetapi saya refer kepada seorang cikgu ni, dia memang Cikgu Rus ni dia memang pakar lah, lebih kurang pakar dalam PDP Art ni. Bentuk-bentuk dia punya tata cara. Jadi cikgu-cikgu boleh buka YouTube ni, cikgu type je Cikgu Rus ni. Lepas tu cikgu klik pada video. Jadi dalam video ni dipaparkan semua bentuk-bentuk daripada Google Meet ke, daripada Classroom ke, daripada macam-macam benda lah yang kita tak perlu. Contohnya My Viewbox. Mungkin cikgu-cikgu boleh subscribe lah dia. Promosi pula. Okey, contohnya booklet. Cikgu tak pernah dengar macam mana My Viewbox. Lepas tu ni cikgu matematik cikgu matematik sekolah rendah, tapi dia suka kongsi ilmu tentang PDPR online. Contohnya Fun Learning. Okey, apa lagi? Banyak yang kita tak pernah dengar pun dia kongsikan contoh-contoh cara buat dia. Jadi cikgu klik pada video dia tu, cikgu akan nampaklah apa-apa dia punya kelas point apa. Dia kongsikan banyak kepakaran dalam, contohnya kelas dojo, apa benda, lepas tu view director, macam-macam Jadi cikgu-cikgu lebih boleh explore sendirilah macam mana dia punya ni, banyak dia punya video ni. Canva, frog play, macam-macam Okey, setakat ni ada soalan tak? Cikgu ada soalan? Okey. Baik, kalau tak ada,
saya pergi kepada bahagian yang terakhir. Bahagian yang terakhir. Saya stop sharing dulu. Stop sharing. Lepas tu saya pergi pada bahagian terakhir. Cikgu-cikgu boleh explore lah, nanti saya kongsikan. Mungkin cikgu-cikgu boleh belajar melalui YouTube ataupun saya akan kongsikan recording ni untuk cikgu-cikgu. Okey, tadi kita punya ClassKit, cara login, rasa semua dah boleh login. Kalau tak ada masalah lagi, boleh rujuk saya dan juga Ustaz Hanis. Lepas tu interface saya dah terangkan fungsi roster dan juga fungsi assignment tadi, dan juga benda-benda lah yang perlu okey, Nandini, okey, ada soalan? Sorry Ustaz, nak tanya, kalaulah murid tu dia dah buat tapi tiba-tiba tak ada internet kan, lepas tu dia nak masuk balik, dia gunakan link tu tapi just tulis nama dia, dia akan auto ada ke atau dia kena mula daripada awal-awal soalan? Dia kena guna nama yang sama yang tulis tadi. Dia tak boleh, contohnya lepas tu katalah dia, jawapan yang sebelum ni? Jawapan yang sebelum ni akan keluarlah nama dia punya nama tu. Alright, okay. Contoh. Kena buat contoh. Tak apa. Cik Nandini jawapannya tak hilang. Kalau nama Jawapan tak hilang, contohnya. Saya try buat contoh. Okey, contoh. Saya cuba contoh dulu. Okey. Tapi syaratnya dia kena guna nama dia yang sama kan? Tak boleh tukar huruf besar, huruf kecil macam tu kan? Gunakan yang betul-betul yang... Ya. Okey. Maksudnya Thank you, dia Ustaz. tak boleh kita kena apa? Kena bagi tahu pelajar tu, okey, tulis nama yang betul lah. Contohnya kalaulah dia tulis huruf besar, katalah dia terputus, dia kena masuk link tu kembali dengan tulis huruf besar. Kalau dia tulis huruf kecil, maknanya dia kena buat daripada awal lah. Itu maksud dia. Baik, Miss Tan. Alright, okay. Ada? Okey. Tak ada. Tak ada? Oh, okey, tak ada. Baik, saya rumuskan. Okey, kita punya interface dah kita convert PDF. Okey, semalam dah. Fungsi ada 3, new blank, create file dan juga browse assignment. Hantar link tugasan kepada murid macam mana, kita dah terangkan. Tekan tanda tangan. Tekan tanda tangan, tanda simbol tangan lah. Simbol ClassKit tersebut, simbol tangan di atas ni. Itu tugasan murid. Okay, baik. Untuk tugasan guru, kita ada tugasan. Okey, setiap guru diberi tugasan ada 2, satu live worksheet dan juga ClassKit. Okey, ClassKit. Jadi untuk tugasan guru, cikgu-cikgu perlu hantar link kepada kami untuk disemak sama ada benda yang cikgu buat tu betul ataupun dan berfungsi. Okey, itu tugasan. Okey, link boleh paste dalam drive. Nanti kita akan beritahu lah. Selepas ni ada link drive yang Encik Tan kongsikan kepada kita tu. Link spreadsheet. Macam itulah. Jadi kita akan untuk makluman ni cikgu-cikgu perlu hantar link kepada kami, iaitu link live worksheet dan juga ClassKit. Jadi kami akan semaklah benda tu sama ada betul ataupun salah. Kalau cikgu-cikgu dah hantar, tak ada masalah. Cuma buat yang baru untuk ClassKit. Ataupun cikgu-cikgu dah pernah buat dengan pelajar, boleh juga hantar kepada kami untuk tengok fungsi tersebut. Dan yang terbaru ni ClassKit, cikgu cuba buat dan hantar link tersebut kepada kami untuk
untuk apa, untuk disemak lah, hantar kepada Anis pun boleh, hantar kepada PM je lah. Nanti saya upload benda link tersebut kepada dalam Google Drive. Google Drive pun boleh, tak ada masalah Okey, kita dah habis tugasan tu sampai bila? Sampai bila Cikgu nak sampai bila? Agak-agak Panjang sikit lah maksudnya. panjang sikit Sebelum masanya. minggu Tak ada depan, masalah. seminggu boleh tak Ustaz? Minggu depan kita dah sekolah, tapi kita boleh tetapkan hari, mungkin hari Isnin minggu depan ke? Boleh, setuju? Dia boleh kalau hari sekolah pun sebab Form 4, Form 3 PTK lah. Form 5 sekolah lah. Hantar kat sekolah pun boleh kan? Hantar kat sekolah. Bukan maksudnya masa sekolah tu kita ada kat sekolah, lepas tu kita hantarlah ikut yang tu, jadi boleh jumpa. Kalau tak faham, kalau tak betul ke kan, boleh face to face tu. Okey, boleh, tak ada masalah. Jadi kita tetapkan hari Isnin minggu hadapan. Okey, hari Isnin minggu hadapan. Cikgu nak bagi PM pun boleh. PM lah senang Nanti saya uploadkan ataupun Anis uploadkan link tersebut dalam Google Drive. Google Drive yang Encik Tan buat. Jadi cikgu buat kelas kit dan juga live worksheet. Dua benda tu lah. Jangan buat banyak, buat satu je. Satu kelas kit dan satu lagi live worksheet. Okey. Baik, ada apa-apa sebelum kita Ustaz nak tanya. Okey. Soalan tu nak banyak tak? Ke sikit-sikit je? Kalau boleh satu page pun dah cukup dah, nak tengok fungsi je. Contohnya kalau contohnya kalau live worksheet tu kita buat drop down. Macam tu je lah. Jadi 2-3 soalan pun dah okey dah. Okey, terima kasih Ustaz. Ustaz, tadi cikgu tahu tak kena masuk link utama semula Ustaz? Link utama Tahu. Tahu. Dia share kat mana yang link utama tu, saya cari macam tak jumpa pula. Tu dia kata pukul 4 lebih nanti. 4 lebih. Kat mana dalam ni Smeksa Dalam Smeksa ke? Ya, Okey, tak apa, nanti kita cari. Saya cadangkan ada masa lagi ni, boleh terus buat lah yang mana dah dengar tu kan. Jadi dia tak payah tunggu hari Isnin kan Ustaz kan? Sebab saya tengok ada kumpulan lain tu semalam dia buat live worksheet tu terus dia hantar tugasan. Okey. Jadi kita tak ada yang grup ni pun ada yang dah siap tu. Ya. Okey, mungkin cikgu. Saya belum pandai lagi Ustaz nak tengok record ni dulu. Okey, sekarang ni tugasan lah. Okey, sekarang dah 3:47. Okey, cikgu boleh buat live worksheet masing-masing, live worksheet. Lepas tu dalam berapa minit cubalah kalau cikgu nak buat kelas kit dulu pun boleh. Cuba dulu, lepas tu bila dah jadi hantar link kepada kami lah dalam PM kepada kami ataupun nak paste dalam ruangan mesej pun boleh, tak ada masalah. Boleh Boleh cikgu-cikgu. Boleh. Esok cuti kan? Ustaz, nanti saya nak tanya balik pasal kalau kita nak kalau kita dah upload PDF kan, saya tak reti yang tu tadi nak send tugasan tu nanti yang untuk kelas kit ni. Tertinggal lah. Okey. Send tugasan okey, sekejap Send tugasan kepada murid ke? Nanti kan kita punya akaun kelas kit sendiri kan. Okey.
Kejap Ustaz, saya buka dulu. Kejap Ustaz, nanti Ustaz. Tak apa, relax lah Ustaz. Okay, cikgu try buat dulu. Kalau ada masalah sekarang boleh tanya terus. Okey. Ustaz nak tanya, kalau kita daftar tu kan, kelas KIK, kita nak tulis apa dekat find your organisation ni? Kat mana tu bagian nak daftar. Masa tadi yang ini ya sudah. Yang SMK Kelapa Sawit. Baru nak daftar ni. Okey, nak daftar ni. Saya cuba dulu sign out. Paparan ni keluar tak? Tak ada. Tak ada lagi Kat mana Sekejap. Sekejap
semua rakan-rakan guru boleh log in lah. Saya tak jumpa lah yang ni. Katanya Nandini letak SMK Kelapa Sawit. Saya tak jumpa lah kawasan tu. Ya Ustaz, dia macam tanya tempat kita bertugas kan. So saya nampak SMK Kelana Jaya, SMK Batu apa entah, so I just tulis Kelapa Sawit. Lepas tu dia okay, klik okay je. Oh. Okey, cikgu-cikgu, kita punya, lupa nak bagi tahu tadi, kita punya paparan utama ni, kalau tak silap saya kita sampai 20 saja sini kat sini 20. Kalau tak silap 20 apa panggil ni? 20 latihan saja yang boleh buat. Dia ada limit dia. Kalau tak silap saya lah 20 latihan. 20 latihan saja. Kalau nak buat lebih daripada 20, cikgu-cikgu terpaksa delete lah salah satu contoh cara delete dia. Tekan je tiga bintang tu. Cikgu delete salah satu. Kalau tak silap saya lah. Dia limitkan had latihan ni 20 sahaja. Jadi kalau nak lebih daripada tu, cikgu kena delete salah satu lah. Salah satu, 2 ataupun 3 ke macam tu lah. Yang lama-lama tu. Cikgu delete sajalah. Yang lain tak ada masalah. Okey, Cikgu Isnawati, Cikgu Isnawati dah siap. Apa tu? Cikgu Bahiyah. Teacher Bahiyah pun dah siap. Teacher Bahiyah dah siap kelas sikit link tersebut dikopi oleh Ustazah Hanis akan save link tersebut dalam program cikgu. Cikgu nak letak dalam mesej pun tak ada masalah dalam mesej. Untuk kami semaklah benda tu.
rakan-rakan lain boleh hantar. Jangan stres ya kalau tengok rakan-rakan lain dah hantar, kita belum siap. Ada masa lagi, boleh buat lagi. Okey, jam dah jam 4. Baiklah, saya rasa rakan-rakan boleh teruskan lagi. Agaknya kita berhenti dekat sini lah. Lepas tu kita akan masuk nanti kepada Google Meet utama nanti. Majlis penutup lah lebih kurang jam 4.30. Jadi kita rehat. Okey, yang terkini 4.30. Okey, kita rehat jam 4 hingga 4.30. 4.30 kita kembali kepada Google Meet pautan utama dalam Telegram. Baik, sebelum kita bersurai, kita nak bergambar, boleh? Kita nak bergambar, kalau boleh buka kamera masing-masing. Okey, sekejap saya stop sharing dulu. Kita nak buka kamera masing-masing. Okey. Okey, change layout. Change layout. Okey, baik. Kita buka kamera terlebih dahulu. Di sini ada pakai telefon ni. Okey, nak masuk asar ya. Malam apa dia pun tunggu waktu asar bagus sebenarnya. So malam pun kita lekong. Dah belum? Tak dengar suara Ustaz. Dah belum ni? Okey, belum. Sekali lagi. Orang ada. Okey. Okey, ready. 1, 2, 3. Okey, terima kasih semua. Okey Ustaz, terima kasih. Okey. Okey kawan-kawan, terima kasih. Okey. Terima kasih Anis. Terima kasih semua. Ada pertanyaan sikit. Terima kasih semua. Baik, terima kasih semua. Pastikan Terima jumpa kasih balik semua. di link Jangan give up tau. Try sampai dapat. Baik, terima kasih. Sama. Okay, terima kasih semua. Jumpa lagi. Ustaz, Jumpa lagi. Ustaz saya Yes. saya hantar dekat Telegram tu. Ingat saya hantar dekat Telegram. Okey, beres. Jadi saya hantar sana. Beres. Okey, beres. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.